Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Sekilas Fakta 2 Jun 2020 bersama saya, Syazwana Ami. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL telah membekukan semula pemberian dan permohonan lesen minuman keras baru berkuat kuasa serta merta. DBKL menyahut seruan Menteri Wilayah Persekutuan Anwar Musa yang meminta kerajaan menghentikan pengeluaran lesen penjualan minuman keras sehingga garisan panduan baru ditetapkan dan undang-undang disemak semula. Dalam kenyataannya, DBKL menegaskan tindakan penguatkuasaan akan diambil terhadap mana-mana premis yang menjalankan aktiviti penjualan minuman keras tanpa lesen. Keputusan itu dibuat setelah beberapa insiden pemandu mabuk yang menyebabkan kemalangan termasuk kes awal Isnin di mana penunggang motosikal terbunuh dalam kemalangan yang melibatkan pemandu mabuk. Pemandu tersebut telah didakwa di Mahkamah Magistrate Kuala Lumpur kerana memandu di bawah pengaruh alkohol pada Isnin lalu. Terdahulu, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan bersedia menimbang cadangan supaya pihak berkuasa tempatan membekukan lesen baru penjualan arak berikutan peningkatan kes kemalangan jalan raya membabitkan pemandu mabuk. Menterinya Zuraida Kamaluddin berkata keputusan untuk membekukan lesen perlu dibuat secara teliti kerana ia melibatkan jangka masa panjang dan tidak boleh dilakukan secara ad hoc. Berita baik buat pasangan berbeza negeri yang ingin melangsungkan pernikahan. Kerajaan hari ini telah membenarkan rentas negeri bagi tujuan akad nikah di sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB. Menteri Kanan Ismail Sabri Yaakob berkata bagaimanapun majlis tersebut perlu mengikut prosedur operasi standard yang telah ditetapkan. Jadi mesyuarat pada hari ini bersetuju untuk membenarkan rentas negeri bagi urusan akad nikah dengan syarat yang sama, iaitu perlu mendapatkan kelulusan daripada pihak PDRM. Dan SOP-nya sama seperti yang lain, tidak boleh melebihi 20 orang di dalam majlis tersebut, penjarakan sosial tanpa bersalaman dan sebagainya seperti SOP yang lain. Malaysia mencatatkan 20 lagi kes baru menjadikan jumlah keseluruhan kes jangkitan COVID-19 yang dicatatkan adalah sebanyak 7,877 kes. Dalam sidang media hari ini, Ketua Pengarah Kesihatan Dr. Nur Hisham Abdullah berkata 66 lagi pesakit sembuh sepenuhnya menjadikan jumlah keseluruhan yang pulih ialah 6,470 orang atau 82.1%. Tiada kematian dilaporkan hari ini menjadikan jumlah kematian kekal 115 kes. Ini merupakan hari ke-12 di mana tiada kematian baru dilaporkan. Ingin dimaklumkan daripada 20 kes baru yang dilaporkan hari ini, 15 kes adalah kes import yang mendapat jangkitan daripada luar negara. Oleh itu, daripada 5 kes penularan di dalam negara, 3 kes adalah bukan warga negara dan 2 kes adalah di kalangan warga negara Malaysia, iaitu 1 kes saringan di Terminal Feri Labuan yang melibatkan tukang masak yang pulang daripada Beaufort, Sabah, dan 1 kes lagi warga negara Malaysia di dalam kluster pedas di Negeri Sembilan. Bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad berkata beliau tidak pernah bersetuju bersatu meninggalkan PH kerana gabungan itu telah berjaya menjatuhkan Najib Razak. Mahathir berkata demikian ketika mengulas gambar tular beliau dan pemimpin pembangkang sebelum ini termasuk UMNO dan PAS serta bekas timbalan Presiden PKR Azmin Ali. Katanya mesyuarat itu diadakan susulan keputusan anggota Majlis Pimpinan Tertinggi MPT bersatu untuk membentuk gabungan baru dan menyampaikan perkara itu kepada Yang di-Pertuan Agong. Bagaimanapun katanya beliau mahu perkara itu difikirkan secara mendalam terlebih dahulu. Berkali-kali Tan Sri Muhyiddin datang jumpa saya seorang dan meminta supaya saya bersetuju dengan Parti Bersatu ini keluar daripada Pakatan Harapan. Saya tidaklah tolak dia sama sekali. Cuma saya kata saya akan fikir berkenaan dengan perkara ini. Tetapi saya tidak bersetuju untuk keluar kerana pada masa itu saya berpendapat bahawa
saya adalah daripada Parti Pakatan Harapan yang menang dengan perjuangan untuk menjatuhkan Datuk Seri Najib. Jadi saya fikir agak pelik bagi Bersatu yang menolong menjatuhkan Najib dicadang supaya bekerjasama dengan Najib. Ketua Pemuda Bersatu yang dipertikaikan Syed Saddiq Syed Abdul Rahman hari ini membidas kenyataan Timbalan Menteri Belia dan Sukan Wan Ahmad Faizal Wan Ahmad Kamal. Wan Faizal terdahulu membuat kenyataan bahawa berdasarkan rating, majoriti rakyat Malaysia telah menerima Perdana Menteri Muhyiddin Yassin dan Perikatan Nasional. Dalam satu ucapan di Twitter, beliau berkata dalam keadaan ratusan ribu orang hilang kerja, tiada orang yang kisah soal populariti parti politik. Beliau menyatakan ketika ini lebih 600,000 orang yang kehilangan kerja, namun ada pihak yang membeli sokongan ahli parlimen dengan jawatan dalam GLC bergaji RM300,000. Wan Faizal tidak menjelaskan sumber rujukan penilaian populariti Muhyiddin yang disebutnya itu dan sehingga kini belum ada tinjauan sahih tahap populariti yang diterbitkan bagi menilai kerajaan PN. Wan Faizal sepatutnya mencabar Syed Saddiq sebagai Ketua Pemuda dalam pemilihan bersatu. Pemenang pertandingan Ratu Cantik Miss Universe Malaysia 2017, Samantha Cathy James, mencetuskan kontroversi melalui kenyataannya berkaitan kempen Black Lives Matter di Amerika Syarikat. Menurutnya, reaksi yang ditunjukkan perusuh kulit hitam ketika ini menandakan kaum kulit putih telah menang. Katanya lagi, melawan adalah perkara yang tidak boleh menyelesaikan sesuatu masalah. Dalam kenyataannya di Instagram, beliau berpendapat reaksi yang ditunjukkan perusuh kulit hitam ketika ini menandakan kaum kulit putih menang dengan mudah. Bagi Samantha, melawan adalah perkara yang tidak boleh menyelesaikan sesuatu masalah. Namun Samantha yang juga pelakon itu terus mengundang rasa kurang senang netizen apabila dia meminta orang kulit hitam di Amerika Syarikat agar menerima situasi yang berlaku sebagai cabaran. Anak berdarah kacukan Brazil itu juga mendakwa perusuh meminta dilahirkan sebagai orang kulit hitam di Amerika Syarikat kerana bersebab iaitu untuk mempelajari beberapa pengajaran. Bahkan Samantha juga merujuk dirinya sebagai orang kulit putih sewaktu memberi respons kepada netizen. Sementara itu, penganjur pertandingan Ratu Cantik Miss Universe Malaysia Organisation, MUMO, membidas kenyataan Samantha itu. MUMO menyatakan rasa kecewa terhadap Samantha dan menyifatkan kenyataan pemenang Miss Universe Malaysia 2017 berhubung perkara itu sebagai tidak wajar, menyinggung perasaan tidak dapat diterima dan melukakan. Dalam satu kenyataan hari ini, MUMO berkata pandangan yang dilontarkan Samantha adalah pandangannya sendiri dan tidak mewakili organisasi mereka. Baiklah, sekian saja daripada saya, Syazwana Amir untuk Sekilas Fakta. Pastikan anda terus mengikuti perkembangan berita melalui portal kami di www.kinitv.com/pm. Salam hormat dan jumpa lagi.